Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan Imam yang saya hormati, tuan-tuan dan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ucapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi ini kita semua masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama berada di tempat yang mulia ini bagi melaksanakan tugas kita sebagai hamba untuk beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mencenderungkan hati-hati kita semua untuk melakukan sebanyak-banyak amalan soleh. Kemudian kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin muslimat yang saya kasihi, untuk kuliah pada pagi ini saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, di mana Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, Allah kata, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan soleh, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah pula menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk kita memahami betapa pentingnya makanan yang halal, yang baik-baik, yang perlu masuk ke dalam mulut dan ke dalam perut kita, saya nak kongsikan tentang kehidupan kalangan ulama-ulama terdahulu, tuan-tuan. Bagaimana orang tua mereka menjaga agar anak-anaknya itu jangan makan, jangan minum sembarangan. Sebab apa? Sebab dia akan merosakkan hati anak-anak tersebut. Ada seorang ulama besar yang hidupnya pada tahun
419 sampai 478 Hijrah, tuan-tuan. Namanya adalah Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Dia dilebih imam ini, Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini ini lebih dikenali dengan panggilan Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain. Beliau adalah seorang ulama besar daripada mazhab Syafi'i yang banyak berjasa dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman di dunia Islam pada abad yang ke-5 Hijrah. Imam ahli hadis yang hidup bersama dengannya di kota Naisabur namanya Al-Hafiz Abdul Ghafir Al-Farisi. Dia memuji Imam Al-Haramain ini, tuan-tuan, dengan berkata, beliau adalah imam bagi semua imam secara mutlak. Dia memuji Imam Al-Haramain. Beliau adalah imam semua imam secara mutlak, maka disepakati keimamannya di bahagian timur dan juga di bahagian barat. Maknanya dia memuji Imam Al-Haramain tadi. Maka untuk menunjukkan kebesaran Imam Al-Haramain, tuan-tuan, namanya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, tuan-tuan, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, maknanya Imam Ghazali, dia pergi daripada kota Tus ke Naisabur untuk menimba ilmu daripadanya. Maknanya ulama yang saya nak ceritakan ini, tuan-tuan, adalah guru kepada Imam Ghazali. Hujjatul Islam Imam Ghazali. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kehebatan ulama yang bernama Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini yang orang panggil dengan Imam Haramain ini, tuan-tuan, kehebatan kebesarannya ini dikatakan tidak dipisahkan daripada jasa besar ayahnya. Mana dia jadi seorang imam yang hebat, seorang ulama yang hebat, dia tidak terpisah daripada jasa baik, jasa besar ayahnya. Dan ayahnya bernama Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, anaknya bernama Imam Abdul Malik tadi. Imam Al-Juwaini ini, tuan-tuan, dikatakan dia sangat memperhatikan pertumbuhan jiwa anaknya jauh sebelum anaknya itu lahir lagi. Maksudnya dia perhatikan jiwa anaknya itu sebelum anak dia lahir. Maknanya dia didik anaknya sebelum anak dia lahir. Sebab apa? Sebab dikatakan sejak menikah dengan isterinya, Imam Al-Juwaini ini selalu memastikan nafkah yang diberikan kepada isterinya benar-benar halal, benar-benar bersih daripada yang subhat, apatah lagi daripada yang haram. Maknanya masa dia baru berkahwin, tuan-tuan, dia tak bagi makanan isteri dia makanan yang subhat. Subhat ni dia dalam Islam kan ada halal dan ada haram. Antara keduanya itu ada yang dinamakan dengan subhat, yang samar-samar, tuan-tuan. Maka setelah anaknya lahir, tuan-tuan, Imam Al-Juwaini tadi, beliau juga dikatakan tidak pernah mengizinkan orang lain untuk menyusukan anaknya selain daripada isterinya sendiri. Hal ini tujuannya adalah untuk memastikan agar tubuh anaknya itu tidak bercampur dengan sesuatu yang tak dapat dipastikan kehalalannya.
Mana kalau orang lain menyusukan kan dia tak tahu daripada mana sumber makanan orang yang menyusukan itu. Tapi kalau isterinya yang menyusukan, sebab isterinya tu nafkahnya daripada dia, maknanya dia pasti yang dia bawa balik ke rumah itu adalah sumber pendapatan yang halal sahaja. Kemudian Imam Ibnu Halili kan tuan-tuan, dalam kitabnya Wafayat Al-A'yan, dia bercerita bahawa suatu hari ayah kepada Imam Al-Haramain ini tuan-tuan, yang bernama Al-Juwaini tadi, pulang daripada kerjanya, mana balik daripada kerja. Apabila sampai di rumah, didapati isterinya sedang sakit, dan dia melihat seorang jirannya sedang menyusu anaknya yang sedang menangis. Dia balik kerja, orang rumah dia sakit, kemudian dia melihat jiran tetangga dia sedang menyusukan anaknya yang sedang menangis. Mana anak dia Imam Al-Haramain tadi tuan-tuan. Lantas ayahnya tuan-tuan dikatakan Al-Juwaini dikatakan sangat marah, lalu ditonggingkan kepada bayinya itu ke bawah. Ditonggingkan ke bawah, kaki ke atas tuan-tuan. Dan kemudian menekan perut bayi tersebut, perut anaknya tersebut, bahkan dia masukkan jarinya ke dalam mulut anaknya, sehingga anaknya itu memuntahkan apa yang diminumnya, susu yang diminumnya daripada jiran tetangganya tadi. Ini sebab apa? Sebab dia tak pasti tuan-tuan apa yang dimakan oleh jirannya, sebagaimana saya sebutkan tadi. Maknanya kalau isterinya yang menyusukan, dia pasti sebab nafkah tu dia yang bagi, dia yang bawa rezeki balik ke rumah. Tapi jirannya dia tak pasti. Dia anaknya tu ditonggingnya tuan-tuan, dan picit tekan perut anaknya, dan jolok tekak anaknya bagi suruh muntahkan semula susu yang diminumnya tadi. Allahu Akbar. Maka Al-Juwaini berkata tuan-tuan, sambil dia menongging anaknya itu, dia kata apa? Aku lebih suka melihat anak ini mati. Dia kata macam tu. Aku lebih suka melihat anak ini mati daripada tubuhnya dirosakkan dengan susu orang lain yang tidak diketahui kehalalannya. Allahu Akbar. Aku lebih suka anak ini mati, dia kata, daripada dia minum susu yang tidak aku ketahui sumber kehalalannya itu. Hanya begitu sekali tuan-tuan dia memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam mulut anaknya itu. Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkaitan tentang makanan yang halal ini, masalah ini sangat penting, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa at-tayyibat. Sesungguhnya Allah itu baik, tayyib, dan hanya menerima yang baik-baik saja. Innallaha tayyibun, dan Allah hanya menerima, sesungguhnya Allah itu baik, dia menerima kecuali yang baik-baik saja. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum muslimin, kaum mukminin, perintah yang sama dengan juga para rasul. Maknanya perintah untuk makan yang baik ini kepada orang beriman juga Allah perintahkan kepada rasul, sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 tadi. Ya ayyuhar rasul, Allah kata, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai rasul-rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Dan ayat surah Al-Baqarah tadi Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Maka dari sini Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa makan merupakan aspek yang terpenting dalam agama. Dia makan ni bukan sekadar nak kenyangkan perut je, tuan. Kan? Dia adalah perkara yang paling penting dalam aspek agama, makan. Sebab apa? Sebab makan tu dia akan jadi darah daging, kan? Dia akan membentuk hati dan membentuk watak pribadi manusia. Itu makanya ada ungkapan orang tu melihat orang tu adalah apa yang dimakan. Apa yang dilihatnya, apa yang ditengoknya, dan apa yang dimakan. Sebab makan yang dimakan, pandangan mata yang dilihat, itu dia membentuk pribadi watak seseorang. Saya pernah sebutkan, tuan-tuan, ada seorang ulama Islam, tuan-tuan, apabila ditanya oleh seorang di barat, tuan-tuan, kenapa Allah menghalalkan ayam dan mengharamkan babi. Dia nak sebut, nak tengokkan, tuan-tuan, bagaimana watak orang makan ayam dan bagaimana watak orang yang makan babi. Lantas dia buat eksperimen, tuan-tuan, kan? Dia ambilnya ayam 3 ekor, 2 ekor ayam jantan, seekor ayam betina masuk satu kandang. Kemudian dia ambil babi juga 3 ekor, 2 ekor babi jantan, seekor babi betina. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Maka 2 ekor ayam jantan, untuk nak dapatkan seekor ayam betina ni, tuan-tuan, dia bergaduh dulu, dia berlaga dulu. Maknanya yang menang dapat, bolehlah dia bersama dengan ayam betina. Tapi lain dengan babi, tuan-tuan. Babi 2 ekor jantan, seekor betina ni, tuan-tuan, dia tahu buat apa? Dia bergilir, tuan-tuan. Dia bergilir. Dia kata begitulah watak. Maka Allah menghalalkan ayam, mengharamkan babi, dia kata. Sebab apa? Sebab orang yang makan babi ni, dia kata dia boleh je bini orang, bini dia, bini dia, bini orang. Itu nak menunjukkan bahawasanya watak tu, makanan tu akan membentuk watak seseorang. Mana seorang itu apa yang dimakan. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia bercerita, suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal mendengar sahabatnya yang bernama Yahya bin Ma'in bergurau dengan berkata, kan? Sahabat Imam Ahmad bin Hanbal ni nama dia Yahya bin Ma'in, bergurau. Dan gurauannya ini dengan berkata, aku tidak pernah meminta kepada manusia. Dia kata, ini gurauan dia. Andai syaitan sekalipun memberi aku sesuatu, aku akan makan. Dia kata. Ini gurauan Yahya bin Ma'in, sahabat kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Dia kata, aku tak pernah minta kepada manusia, tapi kalau syaitan bagi aku makan, bagi sesuatu, aku akan ambil, kata. Kan? Maka maksudnya, tuan-tuan, dia tak akan menolak pemberian daripada siapa pun, walaupun daripada syaitan. Jadi mendengar kata-kata ini, tuan-tuan, maka Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan menjadi sangat marah kepada Yahya bin Ma'in ini. Lalu dia menolak untuk berjumpa dengan Ibnu Ma'in ini. Yahya bin Ma'in ini selama berhari-hari, maknanya dia tak nak jumpa dengan kawannya ini, tuan-tuan, kan? Lalu Yahya bin Ma'in pun meminta maaf dan berkata, aku hanya bergurau saja, wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya aku cakap macam tu, aku terima saja pemberian walaupun daripada syaitan. Dia kata, aku hanya bergurau, dia kata. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun berkata kepadanya, engkau bergurau dengan ajaran agama. Dia kata, engkau bergurau dengan ajaran agama, dia kata, tidakkah engkau tahu bahawa makanan itu adalah bahagian daripada agama, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Makan itu adalah bahagian daripada agama. Jadi, tuan-tuan, maknanya perkara ini bukan main-main. Makan adalah bahagian daripada agama. Jadi hari ini, tuan-tuan, kalau kita tengok orang nak mengumpulkan harta benda dunia, tak fikirlah.
daripada mana sumber pendapatannya, tuan-tuan. Beberapa minggu lepas kita dikejutkan dengan dengan rasuah import masukkan arak bermutu tinggi dan rokok. Rupanya masih kurang arak tempat kita, import lagi. Dan ini dilakukan maaflah, maknanya custom yang melakukan ini sudah menjadi rahsia umum kan. Saya pernah sebut barangkali ada orang cerita dengan saya, Ustaz, kalau polis, kalau askar, hormat dia macam ni, dia kata. Tapi kalau custom, hormat dia macam ni, dia kata. Maaflah kalau ada siapa yang pernah kerja custom, tapi tak semualah, tuan-tuan. Ini nak menunjukkan betapa hal tersebut, tuan-tuan. Auzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, jangan bergurau. Kau tahu tak bahawa makan itu adalah bahagian daripada agama. Sebab di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 tadi, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah mendahulukan makan daripada amal soleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 tadi, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Jadi kata di dalam ayat ini, makan wahai Rasul, Allah kata wahai Rasul-Rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Jadi Allah mendahulukan makan daripada amal soleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Itu nak menunjukkan bahawasanya makan yang kita makan ni, tuan-tuan, dia lebih penting daripada amal soleh. Sebab apa? Sebab kalau kita makan benda yang haram, tuan-tuan, sembahyang pun Allah tak terima kan? Tak terima sembahyang. Kita pakai baju daripada sumber pendapatannya haram, Allah tak terima sembahyang kita. Itu maka Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan makan adalah sebahagian daripada agama. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran tadi, dia sebutkan wahai Rasul, makanlah benda yang baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, adapun halal, halal ni dia maka secara bahasanya, tuan-tuan, dia membawa makna kepada lepas daripada sesuatu. Makna halal tu, halal tu maknanya lepas daripada sesuatu. Misalnya kalimat halla min ihramihi, artinya terlepas daripada segala yang diharamkan dalam haji. Itu maksud kita ihram kan. Jadi tuan-tuan, kita boleh menyimpulkan bahawa makanan yang halal berarti makanan yang benar-benar terlepas daripada unsur-unsur larangan yang menyebabkan ianya menjadi haram. Itu makanan yang maknanya terlepas daripada unsur-unsur yang boleh menyebabkan dia menjadi haram, sama ada berkaitan dengan zat makanan tersebut. Zat makanan ini contohnya seperti babi, arak dan sebagainya, ataupun yang berkaitan dengan cara memperolehinya, sama ada dengan menipu, rasuah, mencuri, merompak, menyamun dan sebagainya. Maksudnya sama ada benda tu sendiri, makanan, jenis makanan itu yang kita makan tu ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Sebagai contoh, ada unsur daging babi, kalau minum ada unsur arak dan sebagainya, kan? Ataupun sumber pendapatannya itu daripada mana, daripada menipu. Dia setengah orang, tuan-tuan, dia kerja bagus, kerja pejabat, kerja apa semua, pejabat bagus, tapi tuan-tuan dalam kerja tu, kerja 8 jam sepatutnya sehari, dia kerja 2 jam je, tuan. Yang 6 jam tu dia merayau ke sana, merayau ke sini, itu soal waktu. Ada yang lainnya dia salah guna pula kemudahan yang ada di pejabatnya tu, tuan-tuan. Ada kereta sepatutnya digunakan untuk tugas-tugas pejabat, lalu digunakan untuk tugas peribadi, ambil jemput anak sekolah, sebagai contoh. Komputer pun gitu juga, sepatut digunakan untuk kerja-kerja pejabat, guna main game, untuk chatting Facebook dan sebagainya. Itu sudah perkara biasa hari ini berlaku.
Barangkali saya pernah ceritakan tuan-tuan berkaitan tentang mengambil harta majikan walaupun sedikit tuan-tuan. Dalam satu kitab tuan-tuan dijelaskan menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat di antara mukjizat Nabi Isa ni kan tuan-tuan, dia boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Riwayat ni sebagai ulangan tuan-tuan. Satu hari Nabi Isa ni lalu di tanah perkuburan tuan-tuan. Dengan izin Allah dia mendengar salah satu daripada ahli kubur tu mendengar sedang diazab. Lantas Nabi Isa bermohon kepada Allah, wahai Allah, berikanlah mukjizat kepadaku untuk menghidupkan semula orang yang dalam kubur ni, sebab aku nak tanya apa sebab dia diazab. Maka dengan izin Allah, Allah buka kubur, keluarlah ahli kubur tadi. Lantas dia pun bertanya, wahai Nabi Allah Isa, apa hajat kau bermohon kepada Allah untuk menghidupkan aku kembali? Lantas Nabi Isa pun bertanya, aku dengar engkau diazab, apa sebabnya maka engkau diazab? Dan tolong ceritakan kepadaku apa kerja yang engkau lakukan semasa hidup di dunia dahulu. Maka hamba Allah ni pun bercerita, wahai Nabi Isa, dia kata, semasa di dunia dahulu aku bekerja mengambil upah mengangkat kayu api, memindahkan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Alhamdulillah, dia kata, hasil daripada pendapatan bekerja tu dapatlah aku menyara anak isteriku, dan kadang-kadang kalau ada lebihannya aku pun berinfak di masjid dan sebagainya. Lalu Nabi Isa kata, bagus kerja kau tu, lalu kenapa aku dengar engkau diazab? Dia kata, apa, aku sudah 70 tahun disoal siasat oleh malaikat muka nangkir dalam kuburku ini. Dia kata, engkau tahu tak apa puncanya? Dia kata, satu hari wahai Nabi Allah, dia kata, aku memindahkan kayu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kayu itu berada di bahu. Ketika aku memikul kayu tersebut, aku baru saja selesai makan, dan aku rasakan ada sisa makananku yang tersangkut di gigiku. Lantas aku tidak berfikir panjang, aku ambillah kayu yang aku pikul tadi sedikit. Untuk apa? Untuk congkil gigi aku dulu, kata. Dan kayu tu adalah kepunyaan majikanku, yang aku ambil sikit saja untuk congkil gigi. Itulah dia kata sebab puncanya sampai ke hari ini aku masih disoal siasat dalam kubur. Puncanya kena ambil sedikit kayu majikan itu untuk congkil gigi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mana kisah ini tuan-tuan, dia benar-benar menakutkan saya, benar-benar menakutkan kita tuan-tuan. Maknanya sebesar congkil gigi pun harta majikan kita, harta yang tempat kita bekerja dulu kita ambil tuan-tuan, di soal siasat demikian lama dalam kubur. Orang sekarang ni berjuta tuan-tuan, berjuta punya ambil sikit-sikit. Allah Akbar. Macam mana nak jawab nanti di hadapan Allah SWT? Sebesar congkil gigi pun 70 tahun di soal siasat dalam kubur. Macam mana yang ambil berjuta, ratusan ribu tuan-tuan, berbilion mungkin tuan-tuan, 100-500 juta sekali ambil. Alhamdulillah. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di samping itu tadi halal ya, kemudian berkaitan tentang subhat. Selain halal dan haram tuan-tuan, terdapat bahagian yang ketiga yang terletak di antara kedua-duanya. Rasulullah SAW menamakan bahagian yang ketiga ini dengan umur subhat, umur mutasyabihat. Umur mutasyabihat maknanya perkara-perkara yang samar, atau kita kenal dengan subhat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, sesiapa yang meninggalkan perkara-perkara yang subhat, maka dia telah membersihkan kehormatan diri dan agamanya. Siapa yang tinggalkan perkara yang subhat, dia telah bersihkan kehormatan diri dan kehormatan agamanya. Sesiapa yang jatuh ke dalam subhat, maka terjatuhlah dia ke dalam haram.
Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Nu'man bin Bashir. Siapa yang menghindarkan diri daripada benda subhat, maknanya dia telah bersihkan kehormatan dan agamanya. Siapa yang terjatuh dalam subhat, maka dia akan terjatuh kepada yang haram. Subhat ni samar, dia halal tidak, haram tidak. Kita tak nampak dengan jelas kan, sebab dalam hadis sebutkan al-halalul bayyinun wal haramul bayyinun. Allah sebut halal tu clear, jelas, haram tu pun jelas. Pertengahan di antara keduanya ada yang dinamakan dengan subhat. Itu pun sebagai orang beriman kita mesti tinggalkan. Tuan-tuan pernah dengar cerita ayah kepada Abdul Qadir Jailani kan, tuan-tuan, yang dia lapar, dia ambil buah di sungai tu, kemudian dia makan buah tersebut kan, kemudian dia minta halal kepada hak yang punya tu, tapi orang yang punya tu kata, untuk nak halalkan ni kau kena berkhidmat sekian tahun. Kan, akhirnya berkhidmat sekian tahun, tuan-tuan kan? Kemudian minta halal lagi, tak batal, namun dia tak ada, aku tak akan halalkan sebelum engkau kahwin dengan anakku. Dia kata. Ya, apabila nak kahwin tu dia kata, yang anakku ni buta, pekak, bisu, cacat dan sebagainya. Ya, akhirnya apabila berkahwin, rupanya wanita ni bukan cacat bisu, tapi matanya buta sebab dia tak pernah tengok benda haram. Mulutnya bisu sebab dia tak pernah cakap benda kotor. Kakinya puntung, kodong sebab dia tak pernah melangkah tempat yang buruk. Jadi tuan-tuan, hasil ni, hasil perkahwinan ni lahirlah Abdul Qadir Jailani, tuan-tuan. Maknanya ayahnya yang buah-buah yang dijumpa di sungai tadi, tuan-tuan, kalau dia tak ambil, buah tu pun akan busuk, tuan-tuan. Itu yang subhat tu, tuan-tuan. Dia makan kemudian minta halal. Maknanya benda yang subhat macam tu pun kita usahakan buah yang hanyut macam tu dekat atas pokok orang pun dulu masa kecil-kecil, kita ragut, tuan-tuan, buah rambutan orang ke, buah mangga orang, kita baling kan. Jadi bayangkan anak kita, tuan-tuan, anak kita tu. Kan? Daripada itu sumbernya akhirnya kepada anak kita. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tokoh-tokoh salafus saleh, tuan-tuan, dia selalu memastikan hanya makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kan? Imam Bukhari meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW pernah mengeluarkan kurma zakat yang dimakan oleh cucu beliau, kan, yang masih kecil. Maknanya salah seorang cucu Nabi, Hasan ataupun Husin, pernah makan kurma zakat. Kurma zakat mana? Kurma harta zakat, tuan-tuan. Kan? Kemudian Rasulullah SAW dikatakan sambil bersabda, dia kata, maknanya Rasulullah suruh keluarkan dia kepada cucunya, tidakkah kau tahu, dia kata, bahawa keluarga Muhammad tidak halal makan harta zakat. Dia kata, Rasulullah kata kepada cucunya, suruh cucu dia keluarkan makanan yang dimakan, kurma tu kurma zakat. So keluarkan, dia kata, tahukah kamu, dia kata, bahawasanya keluarga Muhammad tidak makan harta zakat. Rasulullah pun tak makan harta zakat, dia tak makan harta sedekah, tuan-tuan. Dia yang makan, kalau orang hadiahkan, itu Rasulullah. Imam Bukhari juga meriwayatkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, pernah memaksa dirinya memuntahkan makanan yang beliau makan. Dan disebutkan dalam satu kisah yang biasa kita dengar, Abu Bakar As-Siddiq, satu hari pembantunya bawa balik makanan, kemudian dia mungkin terlalu lapar, tuan-tuan, dia ambil makanan tadi sedikit, dia makan. Kemudian pembantu dia kata, ya Abu Bakar, biasanya kalau aku bawa balik makanan, kau akan bertanya dahulu daripada mana aku dapatkan makanan ini. Kenapa hari ini kau tidak bertanya kemudian terus makan? Abu Bakar kata, aku begitu lapar sehingga aku terlupa tak bertanya daripada mana kau dapatkan makanan ini. Tolong ceritakan padaku, Abu Bakar kata. Maka pembantunya kata, ya Abu Bakar, dahulunya pada zaman jahiliah, saya ni bekerja sebagai tukang tilik, dia kata, tukang tenung. Satu hari itu saya menilik beberapa orang.
Lantas orang yang saya telik tu dia tak bayar, dia punya pengeras dia. Asal garam dia lah kalau kita sekarang. Kemudian saya jumpa dia semalam dalam satu majlis. Dia bayar upah yang saya telik pada zaman jahiliah tu. Itu yang kau makan tu adalah hasil pendapatan saya menilik pada zaman jahiliah tu. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, dikatakan apabila mendengar perkataan tersebut menjerit dia, memekik dia, kan? Kemudian dia jolok tekak dia bagi nak muntahkan semula makanan yang dimakan tadi. Sehingga ada orang berkata, kalau macam ni kau boleh pengsan ni wahai Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Mati pun tak apa, yang paling penting aku boleh mengeluarkan semula makanan yang aku makan tadi. Kemudian ada orang mencadangkan minum air banyak-banyak, kata orang tu. Kemudian dah minum, kau jolok tekak. Dia pun minum air banyak-banyak, tuan-tuan. Apabila dah kebongkok dia dengan dia pun jolok. Akhirnya dia muntahkan semua makanan yang dimakan tadi. Kemudian dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, daging yang tumbuh, darah yang mengalir dari sumber pendapatan yang haram, tak ada penyelesaian melainkan api neraka. Tak ada penyelesaian, api neraka. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, siapa yang tidak memikirkan daripada mana sumber makanan yang dia makan, maka Allah pun tak peduli daripada pintu mana dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini nak menunjukkan betapa bahayanya, tuan-tuan, kan? Sama ada jenis makanan itu haram ataupun sumber pendapatan yang kita makan itu adalah daripada sumber yang haram. Dalam Syiar A'lam An-Nubala diceritakan ucapan Bishr bin Al-Haris, tuan-tuan. Dia kata hanya 10 orang ulama sahaja yang makan makanan yang halal. Dia kata, mereka berusaha agar tidak memasukkan ke dalam perut mereka kecuali yang halal, walaupun harus makan tanah dan pasir. Ini kalangan ulama-ulama dahulu, tuan-tuan. Dia takkan masuk makanan dalam perutnya kecuali yang halal, walaupun dia terpaksa makan tanah dan makan pasir. Allah. Jadi Abu Bakar Al-Makaridi bertanya, siapakah mereka 10 orang ulama yang makan benda halal, tuan? Boleh disebutlah, tuan-tuan. Bisa berkata di antaranya Sufyan Sauri. Tu orang yang dia kata betul-betul memperhatikan sumber makanan. Kemudian Ibrahim bin Adham. Kan kita kenal ni ulama-ulama besar, tuan-tuan. Sufyan Sauri, Ibrahim bin Adham, kemudian Al-Fudail bin Iyad, dan anaknya Ali bin Fudail. Ali bin Fudail ni, tuan-tuan tahu, apabila ayahnya jadi imam sembahyang, ayahnya baca ayat menceritakan tentang azab neraka Allah, dia pengsan, terus mati, tuan-tuan. Pengsan dia dengar ayah dia baca ayat tu, terus meninggal. Allahu Akbar. Dia dengar ayat tu, tuan-tuan, dia benar-benar menggugah hati dan perasaannya sehingga meletup jantung dia, tuan-tuan. Meletup jantung dengan ayat cerita pasal neraka. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nak bandingkan dengan saya, kita jauh sangat, tuan-tuan. Al-Quran cerita pasal neraka, tentang azab, kita buat dah tahu. Kalangan orang-orang dahulu meletup jantung, tuan-tuan, dengar ayat menceritakan tentang neraka. Umar bin Khattab pengsan, tuan-tuan, dengar cerita tentang azab neraka Allah. Kemudian balik ke rumah, tak bangun beberapa hari, sakit sangat. Apabila keluar daripada rumah, didapati di matanya membentuk satu garisan hitam, tuan-tuan, kerana banyaknya air matanya mengalir. Umar bin Khattab. Allah. Kemudian di samping itu, tuan-tuan, di samping makanan, mestilah makanan yang halal, kan? Terutama kalangan muslimat lah, kalangan ibu-ibu. Maknanya mendidik anak ni, mendidik cucu ni, kan? Kita pun mesti bercakap dengan cucu anak kita ni, puan-puan, mesti pilih cakap, tuan-tuan. Jangan sebarang cakap je. Sebab cakap kita tu, terutama ibu, dia akan menjadi doa, tuan-tuan. Bimbang kalau ianya diaminkan oleh malaikat kalau kita cakap benda tak elok, kan? Amat pantang sekali, tuan-tuan, dalam teori pendidikan, seorang ibu bercakap benda buruk kepada anak dia.
Maknanya kalau anak dia apa sikit bodoh, bangang, bahlul, tu jangan, tu pantang sangat tuan-tuan, pantang sangat. Sebab dia akan membentuk sikap anak tersebut. Itu makanya saya baca latar belakang Abdul Rahman Sudais, tuan-tuan, Imam Masjidil Haram. Abdul Rahman Sudais ni rupanya pada waktu kecilnya dia ada seorang budak nakal, tuan-tuan, budak degil. Tapi ibunya adalah ibu orang yang tahu tentang apa yang dia nak cakap kepada anak dia. Kenakalan Abdul Rahman Sudais itu di antaranya, tuan-tuan, satu hari di rumahnya kedatangan tetamu. Maka ibunya pun masakkan untuk dihidangkan makanan kepada tetamu. Ketika makanan dijerang di atas dapur tu, tuan-tuan, Abdul Rahman Sudais lagi-lagi masuk daripada luar. Dia masukkan pasir dan tanah ke dalam masakan ibunya tu. Dia masuk pasir tanah ke dalam masakan yang sedang dimasak oleh ibunya. Lantas ketika itu ibunya marah. Tapi marah ibunya ni, tuan-tuan tengok apa yang dikatakan oleh ibunya. Abdul Rahman, kata ibu Abdul Rahman, Umi doakan kamu menjadi Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram. Dia kata, tuan-tuan, Abdul Rahman, dia kata, Umi doakan kamu menjadi Imam Masjidil Haram. Allahu Akbar, tuan-tuan. Marah tu, marah. Akhirnya, tuan-tuan, ya, Imam Abdul Rahman Sudais memang jadi Imam Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab semasa Umi dia kata macam tu, diaminkan oleh malaikat. Itulah kalau macam orang kita sekarang lah kan, kalau anak nakal kan dia tak maki hamon anak tu, tuan. Dia kata bertuah budak ni kan. Dia kata macam tu. Jadi tuan-tuan, tu maknanya seorang ibu dia mesti pilih perkataan yang baik, dan supaya anaknya itu mendengar perkataan yang baik saja daripada uminya. Satu. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, di samping itu, yang kita tengok ni, yang kita lihat ni, tuan-tuan, pun dia akan membentuk kepribadian kita. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ialah salah satu di antara contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tuan-tuan, satu hari hafalan dia hilang, tuan-tuan. Hilang. Dia terlupa semua apa yang dia baca, semua apa yang dalam kepala dia hilang. Kemudian dia muhasabah, dia cek diri dia apa yang tak kena. Rupanya dia teringat, tuan-tuan, satu hari dia nak melintas jalan. Ada seorang perempuan juga melintas jalan. Tiba-tiba angin bertiup, menyebabkan terselak kain perempuan, menyebabkan ternampak dia betis orang perempuan tu. Hilang hafalan dia, tuan-tuan. Bukan sengaja tengok, dia ternampak. Ada orang kata kalau ternampak tu rezeki, Ustaz. Dia sengaja ternampak, tuan-tuan, apabila kain bertiup kan. Apatah lagi sekarang orang pakai kan kain belah, tuan-tuan, kain halal haram kan. Melangkah halal, melangkah haram, melangkah halal, melangkah haram. Kalau lari halal haram, halal haram, halal haram. Jadi kita ni, tuan-tuan, kalau selalu tengok benda yang macam tu, lama-lama nama kita sendiri pun kita lupa nanti. Orang tanya nama siapa? Lupa nama. Sebab kalau selalu tengok, sebab itu yang kita lihat tu akan menentukan siapa kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan apabila yang kita lihat, yang kita makan, dia akan menjadi dosa lah kan. Hati kita ni kan dia putih. Apabila kita buat satu dosa, akan menjadi terdapat satu bintik hitam. Kalau banyak dosa, kalau 3 dosa, 3 bintik hitam lah. Akhirnya, tuan-tuan, rupanya dosa ini, tuan-tuan, akhirnya dia menghalang untuk kita melakukan ibadah. Ni kalau kita muhasabah diri kan, tuan-tuan, dulu kan aku ni rajin, senang je nak bangun malam bertahajud. Sekarang ni kenapa berat sangat? Contoh ni, contoh. Tu ada benda tak kena dalam diri kita, tuan-tuan. Nak bangun malam, nak buat tahajud, berat terus. Dulu apabila azan berkumandang di surau masjid kan, senang aja nak pergi jemaah tu. Sekarang ni berat lah. Kenapa? Itu, tuan-tuan, ada benda yang kita kena istighfar. Dulu hari-hari boleh baca Quran,
Sekarang di seminggu sekali pun payah nak buka Quran. Sebulan sekali pun payah. Itu ada benda tak kena. Sebab dosa ni dia menghalang untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Jadi saya kena muhasabah dan kita pun kena muhasabah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka disebutkan berkaitan tentang halal tadi tuan-tuan, kita semua tahu bahawa makanan yang dimakan oleh seorang anak dia sangat menentukan pertumbuhan tubuh dan otak dia, tubuh dia dan otak dia. Jadi kita mesti tahu juga bahawa status makanan tersebut apakah halal ataupun haram. Dia sangat penting dalam perkembangan akhlak dan juga spiritual dia, tuan-tuan. Di makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh, dia akan berubah menjadi tenaga murni, tenaga murni yang melahirkan pelbagai kesan positif. Salah satu kesan terbesarnya adalah kelembutan hati yang menjadi modal utama keutamaan akhlak. Itu yang modal besar, tuan-tuan. Saya ulangi, makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh anak cucu kita, tuan-tuan, dia akan berubah menjadi tenaga murni. Disebutkan tenaga murni yang melahirkan pelbagai kesan positif. Salah satu di antara kesan besarnya adalah kelembutan hati. Dan daripada lembut hati inilah dia menjadi modal keutamaan kemuliaan akhlak seseorang. Jadi tuan-tuan tengok budak-budak hari ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang budak hari ni, dia di antara puncanya, tuan-tuan, di antara samping bi'ah lingkungan kan, di antara puncanya bapa dia, tuan-tuan, tak penting daripada mana sumber yang dia bawa balik untuk bagi makan anak dia. Itu di antara utamanya. Itu makanya budak sekarang, na'udzubillah, dia punya nakal kan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, saya berulang balik, maknanya yang masuk dalam tubuh ni dia akan berubah menjadi tenaga murni, kan? Dan daripada tenaga murni inilah akan melahirkan kesan positif. Di antara kesan positifnya hati yang lembut. Dari hati yang lembut ni dah lahirlah akhlak yang mulia, sehingga anak tu dia hormat kepada kita, hormat kepada orang tua, kan? Hari ni mana budak hormat kepada orang tua lagi, tuan-tuan, tak hormat dah, kan? Yang mak bapak dia pun tak hormat, mak saudara pak saudara dia pun dia tak hormat. Kemudian dalam kitab Sabaqat Al-Hanabilah diceritakan bahawa Umar bin Saleh suatu ketika bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdullah, gelaran kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Hati ini dia kata dapat menjadi lembut dengan apa? Dia tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal memandang lama, tuan-tuan, dikatakan dia memandangnya begitu lama, pandang orang yang bertanya tadi begitu lama. Lalu dia pun menundukkan kepalanya. Maka beliau kemudian berkata, dengan apa? Dia kata, kan? Dengan makanan, dengan memakan makanan yang halal, kata Imam Ahmad. Maknanya hati ni boleh dilembutkan dengan apa? Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata adalah dengan makan makanan yang halal. Hati ni boleh jadi lembut. Maka setengah orang, tuan-tuan, dia memang perhatikan betul, tuan-tuan. Kalau nak makan di restoran tu, tuan-tuan, dia tengok dulu yang masak di semayang ke tidak, tuan-tuan. Itu dia tengok, dia perhatikan betul. Dia tak makan sembarang apa, sembarang tempat, tuan-tuan. Sebab kalau orang yang tangannya tak pernah dibasuh dengan air wuduk, kemudian basuh beras, tuan-tuan, Allah, kita biasa bantai je, tuan-tuan. Jadi maka itu mungkin berat sikit lah, tuan-tuan, untuk kita nak buat ibadah macam orang dulu-dulu, tuan-tuan. Macam orang dulu-dulu, sujud lama, rukuk lama, ibadah khusyuk. Sebab apa? Sebab puncanya daripada itu, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, apabila hati ini telah lembut, maka seluruh anggota badan terasa ringan untuk melakukan ketaatan. Ini puncanya di sini. Ala disebutkan dalam tubuh kita ni ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasad. Ala wa hiya qalbun.
Dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau baik-baik semua, kalau rosak-rosak semua. Apa dia? Hati. Jadi kalau hati ni dah lembut, tuan-tuan, maka ringanlah badan kita untuk melakukan ketaatan. Hal ini disepakati oleh semua ulama akhlak, pengkaji tentang hati manusia. Maknanya pengkaji hati manusia, ulama-ulama akhlak ni, tuan-tuan, maknanya apabila makanan tu halal, hati jadi lembut. Apabila hati lembut, mudah untuk buat ibadah. Apabila makanan haram, hati jadi keras. Jadi apabila keras hati, tuan-tuan, beratlah untuk bangun beribadah, berat kaki nak melangkah ke tempat yang baik, kan? Mulut ni berat sangat nak sebut kalimah-kalimah thayyibah, zikir, tahmid, tahlil dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi kalau berat nak sebut kalimah baik, dan pada masa yang sama ringan pula sebut kalimah buruk, tuan-tuan. Kaki ni berat nak langkah tempat yang baik, masjid surau, tuan-tuan, tapi senang pula nak pergi melangkah tempat yang buruk, tuan-tuan. Na'udzubillah bisalik. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka ya, saya dan kita semua untuk supaya berhati-hatilah, sebab makan ni hari-hari kita makan, kan? Jadi makan dia adalah sebahagian daripada agama. Sebab kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi, Allah menyebutkan perkataan makan yang baik dahulu sebelum amal soleh. Ulangi ayatnya tadi, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Okey, saya rasa itu saja sebagai renungan pada pagi ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.